Salat. Assalamualaikum. Suara clear tak? Ya, video okey, suara clear kan? Takut ada gangguan internet. Ya, Alhamdulillah, biasanya saya buat live pagi, saya naik motor kan. Saya naik motor pergi hantar anak. Jadi hari ni tengok cuaca mendung. Cuaca mendung jadi saya tak keluar lah pagi ni kan. Semalam pun, semalam sebab apa saya tak sempat buat live semalam. Jadi hari ni saya cuba buat live kan. InsyaAllah saya akan cuba share tips-tips kesihatan ataupun tips-tips yang bermanfaat lah kan. So terlebih dahulu saya perlu perkenalkan diri, okay? Saya Cik Has dari Metramedik ataupun Metramed lah, senang nak cerita Metramed. Itu keperkaran saya ialah membantu mereka yang mempunyai masalah kesihatan, yang sukar sembuh, yang hampir mustahil dirawat, itu reject the patient, dengan memberi harapan baru, new hope untuk kembali sihat dengan cara kaedah rawatan Metramed, iaitu gabungan perubatan moden dan juga tradisional. Jadi maksudnya siapa-siapa yang ada masalah kesihatan yang kronik yang kata dah di-reject, maksudnya dah cuba macam-macam rawatan tapi masih lagi tak berapa berkesan sangat. Jadi di sini saya cuba memberi harapan baru bahawa setiap penyakit itu ada ubat, kita boleh sihat kembali dengan cara kaedah rawatan Metramed. Metramed ialah gabungan perubatan iaitu moden dan juga tradisional, di mana saya akan betulkan dulu pemakanan, maksudnya kebanyakan punca penyakit disebabkan oleh pemakanan kita lah kan, pemakanan yang tak sihat zaman sekarang lah kan. Lepas tu perubatan tradisional maksudnya kita guna herba-herba herba-herba, maksudnya tradisional ni kita guna balik perubatan orang tua-tua dulu macam herba-herba, kakak kayu, kita guna mas cotek, kita guna tongkat ali, kita guna gamat, kita guna buatin, kita guna bawang putih, itu kita punya herba-herba kita guna dan insyaAllah tak ada kimia, dan benda ni kita dah buat lama dah, lebih kurang 14 tahun. Jadi bukan masa yang singkat, dan kebanyakan sebelum ni kita buat secara offline. Jadi Alhamdulillah sekarang saya cuba nak buat secara online. Jadi insyaAllah lah, harap-harap dapat manfaat. Sebenarnya customer dan klien kita dah ramai kan sebelum ni, cuma kita tak update saja kan, tak update secara online, secara kata konsisten. Saya cuba upload video-video testimoni kan. InsyaAllah lah sama-sama kita tengok balik. Jadi kalau ada siapa-siapa yang punya masalah kesihatan yang kronik, biasanya yang kronik ni macam kaki dah nak kena potong, lepas tu ada masalah kata dah stroke ataupun lumpuh, tak boleh bangun, ada masalah saraf, dah jalan memang tak boleh jalan, itu banyak yang kita bantulah. Alhamdulillah dengan izin Allah ada yang ramai boleh jalan balik, dan masalah-masalah kata yang hampir mustahil, Alhamdulillah kita bantu dah ramai. Macam hampir mustahil maksudnya memang penyakit zaman sekarang lah, autoimmune system yang dah tak boleh nak bangun, kelumpuhan otak, jadi semua tu kata yang susah kita nak bantu. Hyperthyroid, denyutan jantung lebih pada 100, 120, seolah-olah dia macam tengah berlari, itu semua masalah-masalah yang kronik. Jadi kat sini ramai yang kita dah bantu sebenarnya, cuma saya tak pandai nak ketengahkan rawatan ni kepada umum lah. Jadi saya cuba buat live kan, bagi manfaat. Jadi hari ni saya nak share sikit macam mana kenapa bulan puasa ni kita rasa cepat lapar kenapa rasa cepat lapar disebabkan memang apa punca dia, apa sebab dia. Jadi kat sini ini kata topik yang heavy juga sebenarnya, yang ramai yang tak faham kenapa kita rasa cepat lapar Jadi saya cuba nak share macam mana kita nak rasa energi sepanjang hari supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Kalau boleh yang tengok live ni nanti minta tolong share lah kan, supaya lebih ramai lagi yang tahu. Okay, so saya nak share sikit untuk pagi ni masalah kenapa kita rasa cepat lapar ni kadang-kadang tak terfikir juga sebab saya dah buat benda ni dah 3 bulan 3 bulan 4 bulan, saya rasa energi, saya rasa tak lapar saya rasa
lapar tu ada sikit lah, tapi tak adalah sampai sebelum tahun-tahun yang sudah rasa lapar sangat kan. Cuma kita tahu macam mana badan kita berfungsi, macam mana dia badan kita boleh buat energi kan. So kat sini saya nak share, kalau boleh minta tolong share lebih ramai lagi yang tahu supaya dapat manfaat. Okey, macam mana nak mula ni? Okey, bulan puasa kan. Bulan puasa ni biasanya orang ada gastrik betul kan. Gastrik ni susah sikit. Kadang-kadang bila kena gastrik, puasa je kena. So sebenarnya bulan puasa ni kita nak latih diri macam mana kita boleh bantu yang orang gastrik ni sendiri kan. Supaya boleh puasa penuh. Sebab saya ada beberapa testimoni yang ada gastrik, alhamdulillah dia boleh puasa penuh balik kan. Cuma kena betulkan balik dia punya pemakanan dan rawatannya sesuai lah. Okey. Okay, so sekarang saya nak cerita sikit Saya nak cerita kenapa bulan puasa kita rasa cepat lapar Siapa yang tahu dia memang dia ada ikutlah sebelum ni saya ada cerita juga. Cuma saya tak letak tajuk. Saya letak tajuk yang bukan-bukan tapi dalam tu ada poin-poin penting saya cerita. Kalau tak silap saya 3 hari lepas saya ada cerita pasal kenapa kita cepat lapar. Benda ni bukan kata saya reka saya buat. Benda ni dah ada kajian dah ada kajian dan kenapa benda ni berlaku, dan kebanyakan ramai yang doktor-doktor pakar pemakanan adalah tak ramai, mungkin seorang dua orang je yang cerita pasal ni. Tapi yang ini memang saya dah tahu daripada awal lagi cuma saya tak share saja. So hari ni insyaAllah lah kenapa, macam mana kita nak rasa energi balik rasa energi. Dah share belum? Okay. Sebelum tu kita kena faham dulu kita kena faham apa makanan yang kita tak boleh makan. Apa yang makanan. Tak kisahlah kita sihat ke, kita tak sihat ke. Jadi kebanyakan orang ni dia tak tahu dia tak tahu yang dia makan tu ialah sebenarnya bermasalah yang memberi kesan yang negatif kepada dia. Okay. Nombor satu ialah biasanya kalau kita dengar doktor-doktor pakar pemakanan beritahu, nombor satu gula. Memang tak boleh nak elak gula ni. Yang gula ialah racun yang putih. Tapi kita tak tahu kenapa dia beritahu gula masalah. Tapi apa masalahnya kan? Kenapa benda ni boleh mengefek punya kesihatan? Yang nombor dua ialah gluten. Gluten ni daripada tepung gandum. So kalau ada orang yang ada masalah kesihatan yang serius, saya biasanya bagi dua ni saja dulu supaya elakkan makan gula dan juga tepung gandum. Sebab tu memang punca utama kita ada masalah kesihatan. Okay. So saya nak cerita pasal gula ataupun tepung gandum ni sebab tepung gandum pun dia salah satu masalah yang serius sebenarnya sebab kita terdedah sebenarnya, kita dah biasa daripada kecil makan roti canai, makan roti kuih muih, makan murtabak, makan apa-apa saja roti apa semua daripada tepung gandum. Jadi kenapa tepung gandum ni bermasalah sebenarnya? Ramai yang tak tahu. Jadi orang tak suka makan nasi orang diabetes tak nak makan nasi tapi dia makan biskut, dia makan roti, tu lagi teruk daripada makan nasi sebenarnya. Jadi kat sini saya nak share sikit kenapa tak boleh dan kenapa kita rasa cepat lapar, ni yang penting. Jadi kalau orang nak rasa energi sepanjang hari, insya-Allah cuba amalkan apa yang saya nak cakap ni nanti. Sebelum tu sharekan dulu supaya lebih ramai yang tahu. Sebab yang ini jarang saya cerita saya jarang sangat cerita pasal ni. Jadi hari ni saya nak share lah supaya lebih ramai bermanfaat. Okey. Bila kita ambil gula ataupun karbo yang berlebihan, karbo ni macam nasi nasi kita makan terlampau banyak, satu pinggan penuh ataupun makan nasi berani banyak sangat, ataupun makan roti ini karbo, roti tak kisahlah roti gardenia ke roti apa, asalkan roti daripada tepung gandum, makan kata kek semua makanan tu dia ada kandungan dipanggil GI. GI ialah glycemic index. Glycemic index ialah kandungan glukos dalam makanan. Kandungan glukos dalam makanan. Bila kita makan makanan yang tinggi karbo, yang karbo ni yang saya sebut tadi, dan juga gula. Gula ni daripada sama ada gula putih ataupun dalam minuman ataupun dalam makanan. Okay, dia akan semestinya gula ni memberi kita punya energi. Ya, betul, saya tak nafikan beri kita energi. Tetapi bila ambil berlebihan dia ada masalah kalau tak ambil lagi bagus. Sebab bukan sahaja daripada gula tenaga kita dihasilkan oleh 3 badan kita berfungsi oleh 3 sumber tenaga. Yang pertama daripada gula,
sebab kita dah terbiasa. Yang nombor dua daripada lemak, lemak baik. Lemak baik macam apa lemak baik? Lemak lah lemak. Kalau orang suka makan daging ke makan lemak ke, lemak yang baik daripada santan ke, lemak baik tu, kolesterol baik. Jadi tenaga boleh terhasil daripada lemak. Macam yang kita lemak yang gemuk-gemuk tu kan banyak fat kan. Jadi lemak tu boleh tukar pada tenaga balik. Yang ketiga dihasilkan oleh minyak yang sihat. So tenaga manusia dihasilkan oleh tiga benda ni. So sistem body kita terhasil oleh gula, lemak dan juga daripada ialah minyak yang sihat. Minyak sihat ni maksudnya macam minyak sawit. Minyak sawit sihat sebenarnya kan. Cuma masalah bila kita goreng tu dah berubah color, dah berubah bau, tu dah masalah. Jadi minyak yang sihat yang biasanya minyak zaitun, batu sauda, tu semua minyak yang sihat. Minyak ikan, minyak sacha inci oil, tu semua minyak sihat. Jadi tenaga kita terhasil oleh tiga faktor ni. Tapi kita terlampau berharap daripada gula. So gula ni apa yang dia punya benefit dia, dia punya keburukan dia ialah bila kita ambil yang berlebihan. Bila kita ambil berlebihan, maksudnya manusia ni satu hari dia perlukan orang kata tenaga untuk bergerak. Untuk bercakap ni sekarang saya gunakan tenaga. Untuk gerakkan tangan saya gunakan tenaga. Tenaga ni daripada kalori. Kalori ni daripada pemakanan kita. Pemakanan kita ni daripada ialah apa yang kita makan hari-hari lah, yang saya sebut daripada tenaga tadi. Jadi masalah sekarang ialah tenaga yang dihasil tu yang kita makan hari-hari tu dia tak habis dia tak habis. Contoh kata satu hari saya perlukan 2000 kalori kan. Jadi bila kita makan tu lebih pada 3000 kalori. Jadi benda tu lebih lebih kalori tu lebih akan disimpan dalam badan kita dan dia jadi lemak. Okey. Gula Jadi kat sini kenapa bila bulan puasa kita rasa cepat lapar disebabkan oleh pengambilan gula yang berlebihan. Pengambilan gula yang berlebihan dan juga pengambilan karbo yang berlebihan. Okey. Macam mana dia boleh efek ialah bila kita ambil gula ataupun dipanggil makanan yang glycemic index tinggi ni, nombor satu ialah bila gula tinggi dalam badan, gula ni dia perlu masuk ke dalam sel darah kita untuk ditukar pada tenaga. Okey. Yang membawa gula ni masuk ke dalam sel ialah dipanggil membawa, maksudnya transport ialah insulin. Jadi insulin ni dia punya kerja dia bila gula tinggi dalam badan, insulin akan keluar oleh pankreas untuk masuk ke dalam sel. So dia insulin ni dia keluar, dia ambil gula yang kita makan tu, dia akan hantar ke dalam sel. So dalam sel ni dia ada tiga komponen utama. Tiga komponen utama dinamakan mitokondria, vesikel dan nukleus. So tiga komponen utama dalam sel. Jadi mitokondria ni salah satu fungsi dia ialah dia tukar gula ni kepada tenaga. Okey, dia tukar gula kepada tenaga. Sebab tu kita ada energi, sebab insulin ambil gula masuk bawa dalam sel. Dalam sel tu dihantar kepada kilang, itu mitokondria, dan mitokondria ni tukarkan gula kepada tenaga. Sebab tu kita ada tenaga. Jadi apa-apa yang kita makan sama ada daripada makanan yang saya cakap tadi macam gula, tepung gandum apa semua tu, itu semua ialah gula, glukos. Jadi gula ni ditukar kepada tenaga. Okey, to find kalau orang yang sihat orang yang sihat diperlukan orang kata tenaga. Jadi gula ni dia akan tukar kepada tenaga oleh sel. Masalah sekarang setiap hari kita perlukan setiap orang ni dia berlainan dia punya tenaga yang diperlukan setiap hari sebagai contoh, dia kena kira pertama ni secara detail, saya cerita secara detail. Jadi mungkin tak faham, mungkin faham tu Allah alam, tapi saya cerita detail yang ni saya nak bagi faham kenapa kita rasa cepat lapar kan. Okey. Bila setiap orang tu, setiap manusia dia berbeza, dia punya kata apa, jumlah tenaga diperlukan. Contoh macam saya perlukan sehari lebih kurang 1500 kilokalori. Kilokalori. Jadi untuk aktiviti seharian saya perlukan 1500 kilokalori. Saya dah kira.
cara nak kira yang tu yang tu lain punya topik. So kita kena kira BMI, kita kena kira kalori, kita kena kira kita dalam kategori mana kan, obese ataupun lebih berat badan, ideal ataupun kurus. Jadi bila kita dah tahu itu, baru kita boleh kira kalori kita yang kita perlukan setiap hari kan. Yang ni saya ada ajar kepada saya punya passion saya. Ada yang ajar, ada yang saya ajar lah. Tapi yang baru-baru saya ajar macam mana nak kira kan. Jadi bila kita dah tahu kalori yang diperlukan, jadi kita kena hadkan pemakanan kita supaya jangan lebih. Sebagai contoh, saya kena ambil kalori jangan lebih pada 1,500 kan. Bila kita ambil lebih pada 1,500, itu yang menyebabkan kita semakin obes kan? Kita semakin obes, semakin gemuk, jadi lemak. Sebab saya dah contoh katakan hari ni saya makan 3,000 kalori, 3,000 kalori. Jadi saya perlukan hanya 1,500. Apa yang akan terjadi pada 1,500 yang balance tu? Yang balance tu dia akan tukar kepada lemak. Yang tu yang tukar pada kendut-kendut di bawah kulit. Jadi yang lemak-lemak ni semua ni terhasil daripada lebih kalori, dan yang paling penting dia terlebih gula. Terlebih gula kan? Gula. Kenapa gula ni boleh tukar pada lemak? Okey. Jadi masalah kat sini ialah terlebih gula. Okey, bila gula terlebih dia akan tukar pada lemak. Okey, fine. Sekarang ni saya nak cerita orang yang ada masalah dengan gula ni kenapa dia rasa cepat lapar. Okey, gula ni dia punya gian saya nak beritahu, dia punya gian ketagih dia ialah 2 kali ganda daripada kokain. 2 kali ganda daripada kokain. Ni ada fakta ni, boleh carilah nanti. Maksudnya kalau orang tinggal gula ataupun makanan yang tinggi glycemic index, dia tak ambil, dia akan rasa ketagih. Ni susah nak tinggal gula, bukannya senang, tapi bila orang tinggal gula dia rasa lebih sihat, lebih tenaga. Jadi orang yang tinggal gula ni dia akan rasa dia mula-mula sebab saya dah cuba benda ni banyak kali sebelum ni, 5-6 kali saya cuba tinggal gula, susah. Kita rasa macam kering bibir, kita rasa macam sasau, rasa macam gelisah bila tak kena manis. Itu maksudnya kita dah ketagih gula. Saya rasa ramai yang cuba tinggal gula tak berjaya disebabkan ketagihan dia 2 kali ganda lagi daripada kokain. Kokain ni ketagih betul kan? Atau kokain ni ialah dadah. Jadi kalau dadah dah memang susah nak tinggal, gula apatah lagi kan. Jadi kalau kita tak ada kata matlamat, niat ataupun kata nawaitu yang betul-betul boleh membantu kita kan. Sebab yang itu yang boleh kita tinggal gula ialah bila kita ada masalah yang serius saja. Biasanya orang yang tak ada masalah ni dia ambil tak endah je benda ni. Tapi bila dia dah mula ada diabetes, dia dah kena potong kaki, dia dah ada penyakit buah pinggang dah tahap 5, dah kena dialisis, dia dah kata dah lumpuh, tak boleh nak bangun, dia dah makan je sakit, yang itu baru dia ada kesedaran bahawa dia boleh tinggal makanan yang saya sebut tadi, gula. Jadi gula ni dia tak terus jadi efek, dia slow. Jadi kat sini saya nak beritahu ialah ulang balik sebab susah nak bagi faham ni, tapi ni yang saya perlu beritahu kenapa bulan puasa kita cara secepat lapar. Okey, saya balik pada basic balik so kenapa kita cepat lapar ialah pengambilan gula. Bila gula masuk dalam badan, ini point yang saya nak sebut kat sini yang penting. Bila kita ambil saja gula dalam darah ni tinggi, jadi insulin dalam badan turut tinggi. Insulin ni tugas dia ialah menurunkan kadar gula dalam badan. Okey, bila kita makan saja gula ataupun tepung gandum ataupun makanan yang tinggi glycemic index gula tinggi dalam badan. Bila gula tinggi dalam badan, insulin akan turut tinggi. Insulin ni tujuan dia nak ambil gula masuk ke dalam sel. Nanti, yang kecil manis saya cerita kemudian ni kenapa cepat lapar. Okey. Bila insulin tinggi, dia akan cuba rendahkan gula tadi. Perubahan. Okey, ni nak bagi poin penting Perubahan insulin daripada tinggi ke rendah secara mendadak. Ini poin penting. Perubahan insulin mula-mula kita makan okey kan, kalau sebab kita tak ambil gula lain. Masalah bila kita ambil gula, karbo yang tinggi, perubahan insulin mendadak biasanya bila kita makan insulin keluar banyak. Lepas tu insulin keluar banyak, dia akan nak rendahkan gula. Dan juga orang diabetes. Kenapa orang diabetes cepat lapar?
Sebab dia ambil ubat. Dia ambil ubat kecil manis dan juga cucuk insulin. Bila dia makan, dia cocok insulin. Bila makan, dia cocok insulin. Bila dia makan ubat kecil manis. Itu ialah insulin daripada luar. Yang itu sangat kuat. Sebab dia nak turunkan gula cepat-cepat. Perubahan insulin tadi daripada tinggi ke rendah, daripada menyebabkan asid. Asid dalam perut kita ni keluar banyak. Dia aktif. Keluar banyak. Asid ni tujuan dia perut kita ni dia punya pH asid dia lebih kurang antara order doktor cakap 1, tapi yang saya faham dalam 2.5 lah dia punya pH dia. So pH asid ni sangat acidic. Maksudnya kalau pH dia 2, kita letak jari kita tinggal tulang. Sebab tu apa yang kita makan kita hancur. Bila makan kita hancur. Apa akan berlaku jika asid keluar banyak daripada perut? Dia nak cari makanan. Dia keluar banyak tadi sebabkan perubahan insulin tadi. Perubahan insulin. Jadi, dia cuba nak cari makanan. Perut kata lapar. Otak kata lapar. Sebab otak dengan perut saling berkait. Perut ialah otak kedua kita. Sebab tu kadang-kadang bila kita rasa excited, kita rasa macam excited, gemetar, ataupun kita rasa takut, kita rasa emosi kita something berubah. Kita rasa perubahan emosi kita, secara automatik perut pun terlibat sama. Kita rasa nak terberak, kita rasa nak tercirit, kita rasa macam perut, otak fikir perut yang efek. Betul tak? Jadi sebenarnya otak kedua kita. Jadi kalau perut kita sihat, otak kita pun akan sihat, insya-Allah. Jadi kita kena bagi makanan perut kita yang bagus-bagus. Jadi jangan jauh sangat, saya tak nak pergi jauh sangat sebab saya nak fokus pada kenapa bulan puasa kita rasa cepat lapar kan. Okey, bila perubahan insulin tadi mendadak naik turun mendadak, biasanya orang diabetes lah. Orang diabetes ni dia ambil insulin sebab dia dah kata dia bila dia ambil yang luar, insulin daripada luar, ubat ataupun cocok, pankreas kita dah merajuk kan. Sebenarnya pankreas kita yang keluarkan insulin, tapi kadang-kadang pankreas dia dah merajuk sebab yang dah luar ni dah berpuluh kali ganda kuat lagi daripada yang dalam. Okay, faham lah. Jadi perubahan tadi menyebabkan asid dalam perut kita meningkat dengan mendadak. Asid. Bila asid kita banyak, kita rasa perut kita minta makanan. Perut kita minta makanan. Sebab itulah bila kita makan je, baru sudah makan rasa lapar balik. Disebabkan perubahan insulin tadi. Perubahan insulin. Asid perut keluar banyak. Asid perut keluar banyak. Bila asid ni keluar banyak dalam perut, menyebabkan kita rasa lapar. Punca dia apa? Punca dia pengambilan gula tadi ataupun tinggi karbo tadi kan. Bila tinggi karbo ataupun gula tadi menyebabkan asid kita dalam perut bertambah dengan cepat. Jadi itulah sebabnya kenapa kita rasa cepat lapar. Faham tak poin saya ni? Jadi saya ringkaskan sekali lagi ialah pengambilan gula menyebabkan insulin kita keluar dengan banyak. Dan perubahan insulin tadi menyebabkan daripada rendah ke tinggi, sebab tujuan insulin keluar untuk rendahkan gula. Perubahan insulin tadi menyebabkan perut kita keluarkan asid dengan banyak. Bila perut keluar asid dengan banyak, perut bagi segena dia nak makanan, dia lapar. So kita makan cepat. Makan dia hadam. Dia cepat proses. Sebab tulang ayam pun boleh hancur, tulang ikan pun boleh hancur bila masuk dalam perut. Sebab asid dia terlampau acidic. Tu yang masalahnya. Dia cepat lapar. Disebabkan pengambilan, biasanya orang diabetes ambil ubat kecil manis ataupun insulin. Dia cucuk insulin, perut cepat lapar. Sebab itulah masalahnya itu. Metformin ke apa semua tu ubat kecil manis lah. Jadi ini masalah yang sentiasa berlaku kepada orang diabetes. Kadang-kadang orang diabetes ni kadang-kadang kurus, kadang-kadang gemuk. Masalahnya ubat kecil manis dia banyak jenis. Ada tu yang rasa cepat lapar disebabkan insulin lah. Punca dia disebabkan insulin. Memang benda ni kalau tuan-tuan study balik, cuba cari balik info yang saya cakap ni betul ke tak betul. Jadi ini yang memang kata dah buat kajian. Memang ni yang berlaku dalam badan kita, kenapa kita rasa cepat lapar. Sebab kita ambil gula berlebihan. Sama juga bagi orang yang tak ada masalah diabetes ni.
orang normal macam saya lah, saya sihat, alhamdulillah saya sihat, ataupun orang yang tak ada sakit lagi, bila dia minum air manis, dia minum air manis, dia makan kuih muih daripada tepung gandum, ingat saya cakap tadi, daripada tepung gandum, daripada kuih muih, daripada murtabak, daripada roti canai, itu tepung gandum. Tepung gandum ialah dipanggil glycemic index dia tinggi. Glycemic ni maksudnya kandungan karbo dalam kandungan glukos dalam makanan sangat tinggi. Roti bila kita makan dia terus tukar kepada glukos, antara paling tinggi sekali, hampir 100%. Jadi ini saya nak beritahu, roti putih bila kita makan, tepung gandum bila kita makan dia akan tukar terus kepada glukos. Glukos ni ialah gula, so sama saja ambil gula putih ataupun ambil tepung gandum. Tu saya, tepung gandum dia ada side effect yang kedua lagi, iaitu gluten. Gluten tu dipanggil leaking gut syndrome. Yang tu tak apa, saya tak nak explain. Jadi masalah sekarang, kalau orang tu dia buka puasa, dia makan banyak gula dan juga tepung gandum, menyebabkan dia akan rasa cepat lapar. Sebab tu apa yang saya buat, saya memang saya dah tinggal. Saya dah tertinggal gula, saya dah tinggal tepung gandum. Alhamdulillah saya dah buat hampir 4 bulan. Saya rasa dalam masa 4 bulan saya buat puasa, saya puasa selang-seli. Hari ni saya puasa, esok saya tak. Hari ni saya puasa dan maintain sampailah bulan Ramadan ni hari ke-6, saya puasa terus lah, takkan saya nak selang-selang kan. Tapi sebelum ni, tahun lepas bila saya puasa saya rasa lapar. Bila saya puasa saya rasa lapar. Tapi alhamdulillah tahun ni bila saya puasa saya tak rasa lapar. Dahaga pun saya boleh kontrol. Sebab apa? Saya betulkan balik pemakanan saya. So macam mana nak tahu nak betulkan balik pemakanan tu, yang itu saya ajar kepada saya punya customer saya, klien saya. Setiap hari saya update apa yang saya makan. Saya tunjuk gambar, saya tunjuk cara saya makan, macam mana, apa yang nak kena makan dulu, makanan apa yang perlu makan, makanan apa yang tak perlu kena makan. Jadi ini sangat penting sebab saya sendiri hampir 10 kilo saya dah buat 2 bulan pemakanan yang sihat ni. Saya dah turun hampir 10 kilo tanpa ubat, tanpa exercise, tanpa saya makan banyak. Alhamdulillah saya makan banyak, bukan makan sikit. Kalau saya tengok apa yang saya makan banyak, saya makan memang banyak. Tapi kenapa saya boleh turun berat badan? Alhamdulillah memang apa yang saya buat ni saya rasa betul, dan semakin sihat, semakin tenaga. Berat badan dia turun konsisten. Saya boleh turunkan mendadak lagi, tapi saya bukan nak macam tu. Saya nak ubah lifestyle ni, maksudnya kehidupan kita supaya kita makan sedap. Kita makan sedap bukan kata kena diet kau itu tak boleh, ini tak boleh kan. Cuma ada beberapa perkara yang tak boleh, dan macam mana kita nak betulkan pemakanan kita supaya perut kita sihat, insyaAllah otak kita sihat balik. Yang ini saya ajar secara personal siapa nak boleh WhatsApp saya nanti saya akan tunjuk macam mana, apa makanan yang sepatutnya kita kena makan setiap hari. Ini penting sangat penting, terutama orang yang buat rawatan Metramed dengan saya lah. Saya akan masukkan dalam broadcast saya akan tunjuk apa saya makan setiap hari. Dia boleh belajar daripada situ dan ramai yang kata mendapat benefit, ramai yang orang dah bebas diabetes sebenarnya, ramai orang yang semakin sihat, yang kebas-kebas apa semua semakin sihat, orang yang kata yang masalah kritikal alhamdulillah semakin lama semakin okey, disebabkan kita ubah pemakanan dan rawatan Metramed tadi. Jadi kat sini tak lain tak bukan kenapa kita rasa cepat lapar di bulan puasa, disebabkan ialah bazar Ramadan. Kita beli apa? Pergi bazar Ramadan kita beli pertama air buah. Sedap air buah. Buah tu bila dah diperah, dia dibuat jus, itu dah jadi glukos, fructose ni pada buah. Fructose ialah gula. Jadi kalau nak makan buah, jangan buat jus, ataupun nak buat jus, kisar, hampas, jangan buat terus minum, jangan peram lama. Sebab fiber tu yang pegang dia punya fructose tadi fiber, masalah fiber pula. Jadi buah kalau kita dah buat jus, dia dah tukar pada gula. Kalau kita buat hampas dan kita biarkan lama, yang kat bazar tu dia dah lama, bukan kata buat dia terus buat, dia dah buat lama, daripada pagi dia buat ataupun tengah hari, lepas tu sampai ke petang dia dah tukar pada gula walaupun tak ada gula. Jadi tu masalah. Jadi beli apa? Murtabak, roti. Saya pergi bazar Ramadan semalam, saya tengok, saya lalu banyak makanan orang kata yang menyebabkan punca utama kita ada masalah kesihatan. Sebab tu Malaysia ialah number one, yang ni fakta, number one orang diabetes di Asia. Ialah Malaysia antara paling ramai orang kena diabetes.
dan juga di Asia, Malaysia, orang yang paling ramai or best. Jadi kita nak salahkan siapa? Jadi inilah masalah yang saya tengah kata ketengahkan benda ni sebab pemakanan kita. Jadi kita tak boleh senang-senang cakap kita sakit disebabkan oleh keturunan. Orang diabetes biasanya dia cakap dia makan tak ada apa dah tapi mak dia ada diabetes. Jadi benda yang senang kita nak buat ialah salahkan orang. Jadi kat sini kita kena tengok balik. Betul kalau kata kita punya adik-beradik semua ada diabetes, betul, ataupun 80% ada diabetes, betul. Tapi kalau 2-3 orang, 5 orang lagi tak ada diabetes adik-beradik kita, takkan kita nak salahkan mak bapak kita kan? Jadi kat sini kita kena tengok balik pemakanan kita. Katakan dia kata dia dah jaga, dah pantang sangat makan, gula dia tak ambil, tapi dia suka makan biskut, dia suka makan roti. Jadi kan saya cakap biskut roti itu dia tinggi glukos, tinggi gula. Jadi itu yang menyebabkan makin teruk daripada makan nasi. Jadi saya rasa ramai yang tak tahu pasal benda ni. Jadi inilah saya cuba nak kata ketengahkan balik. Okey, dah setengah jam. Alhamdulillah. Jadi faham tak kenapa bulan puasa kita secepat lapar? Disebabkan oleh pengambilan gula dan juga makanan yang tinggi karbo ataupun glycemic index. Ni masalah. Jadi kalau nak sihat, kalau kata tak nak kata semakin teruk kita punya sakit yang kebas-kebas tu kalau tak nak kita punya gastrik, GERD, uluran apa semua, cuba tinggal gula dan juga tinggal makanan yang tinggi glycemic index, terutamanya tepung gandum, roti putih, biskut, kek, kuih muih dan seakan dengannya. Cuba tinggal buat dalam masa 2 minggu kalau 2 minggu tu baru tempoh, lepas 2 minggu tambah lagi 2 minggu, buat sebulan. Cuba tengok tuan-tuan akan rasa energi balik, rasa bertenaga balik, akan rasa tak letih dan rasa tak berapa dahaga. So macam mana saya bagi saya punya rasa tak dahaga? Saya aktiviti saya medium bukan kata saya duduk kat rumah je. Memang semalam 2 hari saya keluar dengan motor, kadang-kadang daripada pagi pukul 7.30 pagi saya keluar sampai tengah hari panas, hari yang panas, sampai pukul 12.30 kemarin saya tak rasa dahaga walaupun tengah panas. Lepas tu pula saya kencing siang hari banyak. Saya kencing banyak sehari, dalam 5-6 kali. So macam mana? Air tu dah banyak keluar lagi. Padahal saya minum dalam air kena minum banyak lah malam lepas tu. Tapi yang penting ialah sahur. Sahur sangat penting jangan tinggal sahur sebab tu setiap makanan yang masuk ke mulut saya kira contoh saya makan kurma, berapa kalori dia, contoh saya makan nasi, berapa kalori, contoh saya makan ayam goreng, berapa kalori, saya kira itu untuk tenaga. Tapi untuk dahaga ialah saya ambil saya sahur dengan buah-buah. Dalam buah-buah ada banyak air. Jadi yang itu dia biasanya bila air ni dia punya perhadaman kita dia akan air, sebab tu saya kencing kerap dan biasanya bila petang saja baru color tu nak berubah pada kuning, maksudnya kekurangan air satu hari. Biasalah puasa kan, tapi bila kita ambil buah sebab tu pagi saya tunjukkan makanan yang saya makan semua buah dan juga ada juga protein iaitu telur. Kalau saya jarang ambil nasi, sahur saya tak ambil nasi, tapi saya rasa tenaga sepanjang hari sebab saya ambil lebih kurang 500 ataupun 600 kalori setiap pagi 500 ni tinggi bukan sikit tinggi kalori. So saya pilih makanan yang tinggi kalori pagi, contoh macam buah yang tinggi kalori. Yang ni kalau nak WhatsApp saya saya akan ajar pemakanan yang betul. Ini penting. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Bila kita ada ilmu, barulah apa yang kita buat insya-Allah kita tahu hasil result dia. Jadi minta tolong siapa yang tengok nanti, minta tolong share kongsi dengan ramai lagi supaya lebih ramai lagi yang tahu, sebab ini ilmu ni sangat bermanfaat. Kalau kita kongsi pun dah kira satu kata sedekah kalau kita kongsi dah rasa macam satu kata. Kita tak mampu nak bagi duit, kita tak mampu nak buat apa, tapi kita mampu bagi orang lain ilmu yang bermanfaat supaya dia lebih sihat. Saya nak supaya lebih ramai orang yang sihat sebab sekarang ni
ramai orang sakit, ramai sangat orang sakit disebabkan pemakanan kita, disebabkan masalah tak faham apa yang kita makan tu sebenarnya bermasalah. Jadi bila kita dah betul balik pemakanan, yang kedua kita perlu buat rawatan juga sebab contoh macam diabetes diabetes bila dah kena diabetes dia makan ubat, jadi dia punya masalah ni pemakanan kita dah betul tapi macam mana kita nak kurangkan dia punya radang dalam badan, contoh kebas-kebas so dengan berhenti saja makan dia tak membantu 100% yang masalah dia. Contoh kecil malam, saraf yang dah rosak. Macam mana kita nak betulkan balik? Masalah jantung tersumbat. Kita dah makan, dah jaga makan, tapi masalah kita nak bagi kolesterol yang tersumbat apa semua ataupun saluran kita menyempit tu nak bagi kembang sakit. Itu yang penting. Macam mana rawatan yang kita nak buat. Sebab tu saya combine perubatan ni dipanggilkan Metramed. Metramed ialah gabungan perubatan tradisional dan juga moden. Jadi tradisional ni kita betulkan balik pemakan dan guna herba-herba. Yang Metramed ni biasanya saya buat pemeriksaan kesihatan dan juga kita buat rawatan kesihatan. Alhamdulillah setakat hari ni banyak sangat testimoni, terlampau banyak testimoni yang kata yang positif yang saya dapat. Jadi cuma saya tak share saja saya tak share, amat rugilah bagi saya dan juga tuan-tuan bila saya tak share kan. Bila kita share barulah kita tahu sebenarnya benda ni boleh Jadi itulah serba sedikit yang saya nak kongsi untuk pagi ni dulu Jadi alhamdulillah saya akan cuba bagi info-info yang bermanfaat. Okey, kalau ada apa-apa kemusykilan yang kalau saya cakap ni ada yang salah, minta maaf, tu kesalahan daripada saya sendirilah mana yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya. Okey, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, jangan tak share. Okey, terima kasih banyak.